dan moral lah ya. Begitu juga dengan satu-satu subjek-subjek yang lain pun begitu juga ya. Untuk Arif, untuk pengajar Melayu ada tengok jadual tu lengkap ke tak lengkap, sebab saya tak snap gambar, saya tak print lagi kan. Jadi saya tak print lagi, jadi saya tak tengok ya. Semalam memang saya tak sempat. Saya sampai rumah sebab semalam kami pergi ke 2 klinik kesihatan. Ya, klinik kesihatan Sri Putra dan juga klinik kesihatan di Kajang ya. Sebab ujian paru-paru tu ada di klinik kesihatan Kajang saja ya. Malam suami buat rawatan, bukan buat rawatan, sebenarnya pergi ke makmal semalam ya. Buat ujian ya, nak menguji kandungan isi padu paru-paru dalam isi padu oksigen dalam paru-paru ya. Jadi orang dewasa ni ya mengikut dresser semalam, orang dewasa sepatutnya kita punya kandungan oksigen dalam paru-paru ni antara 2.5 ke 3 liter ya. Tapi semalam Pak Cik bila buat ujian ya, ujian sebelum menggunakan menggunakan menyedut Ventolin ya, dan selepas mengambil Ventolin ya, nampaknya semalam negatif ya. Negatif tu maksudnya semasa sebelum mengambil Ventolin tu kandungan oksigen tu lebih baik berbanding dengan selepas mengambil Ventolin ya. Jadi bermakna ubat yang diambil selama ini tidak mempunyai kesan apa-apa ya. Jadi pelik kenapa terlampau banyak ambil Ventolin sebulan sampai 4 tiup. Jadi pelik, selalunya orang yang asma dia ambil 1 tiup atau 2 tiup cukup. Ada tak yang asma kat sini tak? Ada tak pengidap asma di sini? Ada. Yang peliknya selepas ujian pra tu maksudnya sebelum ada rawatan klinikal ya. Kalau kita buat kajian, siapa yang dah ada degree tahu tu pre-test dengan post-test. Betul Arif? Yang Arif pre-test dan post-test. Ada buat ujian tak? Ujian eksperimental. Eksperimental? Tak ada. Geografi tak ada. Ujian kajian yang berbentuk eksperimental. Kajian ada je buat. Ada buat tak? Masa buat degree dulu. Ada kajian, ada. Tapi tak panggil lah post-test. Pre-test, post-test. Pre-test tu sebelum kita menjalani latihan. Contohnya kalau kita nak melihat perubahan, peningkatan tahap kefahaman murid-murid. Kita nak melihat sejauh mana kefahaman murid-murid ya, terhadap sesuatu mata pelajaran kan. Satu tajuk tu, mula-mula kita buat ujian sebelum kita mengajar. Sebelum kita mengajar, kita buat ujian ya. Katalah kita bagi 10 soalan, dia boleh jawab ke tidak ya. Soalan yang berkaitan dengan tajuk tu ya. Itu namanya pre-test ya. Selepas kita buat pre-test, kita adakan tuition ataupun kita mengajar ya. Kita mengajar tajuk yang ada kaitan dengan ujian tadi ya. Selepas kita mengajar ya, tengoklah berapa sekali ke 2 kali kita mengajar sehingga habislah tajuk yang kita buat ujian tu ya. Kita buat ujian sekali lagi dengan soalan yang sama. Kita buat ujian dengan soalan yang sama ya. Kita tengok ada peningkatan tak jawapan murid-murid tadi ya. Contohnya masa ujian sebelum kita mengajar tu, murid dapat jawab 6/10 ya, 6/10 ya. Daripada 10 soalan, 6 soalan dia faham. Selepas kita buat latihan ya, kita buat ujian lagi dengan soalan yang sama. Ada perubahan tak?
Contohnya selepas ujian dia dapat jawab 8/10. Bermakna ada peningkatan kan? Faham tak? Ada. Ya. Itu bermakna kita berjaya lah. Bermakna ada peningkatan ya. Jadi itu yang namakan ujian pre-test dengan post-test. Post-test tu ujian yang kedua tu. Ya. Jadi bila semalam bila buat pre-test lebih baik daripada post-test. Jadi mana ubat tu tak guna lah kan. Jadi tujuannya ialah untuk doktor nak menilai semula ya. Adakah nak melihat keberkesanan ubat sebenarnya ya semalam ya. Jadi dapatan semalam tu ubat tu tak berkesan. Jadi nanti hari Selasa kena pula datang lagi ke klinik Sri Putra. Bawa laporan semalam tu. Barulah nanti doktor akan tukar ubat lah. Ya. Jadi bila nak menukar ubat ni bukannya mudah tak mudah ya. Sebab apa? Nak pastikan yang ubat tu memang kita perlu ya. Sebab ini melibatkan apa? Tubuh badan ya, fizikal ya. Ubat tu memang perlu ya, dan nak pastikan ubat tadi pun tidak terlalu tinggi dosnya ya. Yang ini nampaknya dosnya rendah lah ya, tak sesuai ya. Jadi kalau semalam terkejar-kejar jadi terlampau letih. Malam tadi memang langsung tak boleh buat apa-apa. Saya janji macam-macam tapi tak boleh buat apa ya. Lepas isyak tidur tak boleh buat apa, dah keletihan ya. Sebab itulah sepatutnya nota tu malam tadi saya hantar ya. Okey. Yang dipak ya. Yang dipak saya tak ni apa, sebab saya tak sharekan lagi sebab saya terlepas pandang TMK. Teknologi maklumat tu dipak dah belajar kan? Dipak. Sam lepas dah buat kan? Jadi saya terlupa, saya termasukkan TMK itu dalam jadual dipak. Jadi yang itu saya akan delete, saya akan gantikan dengan subjek yang lain lah, subjek dipak punya ya. Bila nak masukkan subjek dipak tu, saya bila nak masukkan subjek baru tu saya kena tengok pula ya. Pensyarah subjek yang pensyarah mana mengajar ya. Saya memang saya mula nak masuk, dah janji dengan Puan Som sebenarnya nak masukkan untuk dipak untuk bahasa Melayu komunikasi ya. Tetapi bila TMK itu banyak kuliah sebelah malam sebab Cik Talji mesti bekerja lagi dengan kementerian ya. Dia mesti bekerja dengan kementerian, jadi kita tak boleh nak buat kuliah siang ya, kecuali hari Sabtu Ahad tu boleh ya. Tapi sebab dia pun prefer kuliah sebelah malam, sebab bukan ramai pensyarah yang sanggup kuliah malam ya. Ya, kebanyakan pensyarah mengelak diri daripada kuliah malam. Jadi saya kena tengok dulu ya, siapa yang sanggup kuliah malam ya. Maksudnya pensyarah lah yang sanggup kuliah malam ya. Kalau Ustaz Ismail Cikgu, dia memang tak ada masalah untuk kuliah malam ya, sebab dia biasanya malam dia berceramah di masjid, di surau ya. Jadi bagi dia malam tu sesuai untuk dia berkuliah ya. Jadi saya letakkan Ustaz Ismail Cikgu banyak kuliah dia waktu malam ya, untuk ulum syariah ya. Saya pun nak malukan saya lewat sharekan jadual tu ya, sebab Puan Som dia mengambil masa 2 hari, 3 hari untuk buat keputusan ya. Dia memang nak mengajar ya, tetapi almaklumlah sebab dia mesti dalam keadaan bersedia lagi, berduka cita ya. Jadi dia bersalah ya. Anak-anak kata tak payahlah mengajar, tapi dia sendiri nak mengajar ya. Yang keduanya, bila kuliah kita memang boleh dikatakan 90% secara online ya, secara online sebab hujung minggu kan ya. Jadi kita tak dapat secara bersemuka. Kena kita ada cuti seminggu pada bulan Mei tu. Itu saja yang kita dapat kuliah secara bersemuka, dan selebihnya kita KIV kan untuk peperiksaan ya. Peperiksaan memang penting dilaksanakan pada waktu cuti sekolah, memandangkan ada pelajar-pelajar yang ya datang dari luar Selangor ya, datang dari luar Selangor ya.
jauh ya, jadi kita kena ambil kira juga ya masalah yang dihadapi oleh pelajar yang datang dari luar Selangor ya. Jadi peperiksaan kita laksanakan pada waktu cuti sekolah ya. Jadi itulah hanya semalam baru Puan Som dia confirm dia nak mengajar ya. Bagi saya lah ya, pengalaman saya ya, saya pun biasa menghadapi dengan kematian apa semua ya, biasa menghadapi kesedihan lah ya. Bagi saya bila saya jadi saya bersemuka dengan berjumpa dengan pelajar kan ya, sedikit sebanyak dia dapat mengurangkan rasa kesedihan dia sebab kita bercakap ya, berkongsi, uh, di samping kita berkongsi tentang pengetahuan, kita juga berkongsi tentang pengalaman dan kehidupan ya. Jadi sebenarnya anda ni boleh dikatakan sebagai ubat lah kepada saya ya. Bagi saya begitulah ya. Dia jadi ubat ya. Boleh memulihkan perasaan ya. Jadi saya cakap dengan Masum gitulah ya. Akhirnya semalam baru dia confirm, dia kata dia nak mengajar ya. Hanya dia kata dia untuk pengucapan awam tu ya. Nanti tentang dia kata dia dah tak mahir dengan Google Meet tu. Saya kata hari Rabu datang college kita buat latihan semula. Latihan semula untuk gunakan Google Meet. Itulah ya. Antara keinginan ya. Puan ada pertanyaan sikit. Ya. Semalam ada Cikgu Kamar beritahu, dia kata ada tak, dia suruh tanya ada tak pensyarah nak tukar dengan dia yang kelas hari Ahad tu. Hari Ahad bila? Hari Ahad 31, hari Ahad tu 31 hari bulan. 31 hari bulan berapa? Oh 31 bulan 3 tu ya? Sebab Cikgu Kamar ada hatam Quran masa tu. Oh iya ke? Nanti cakap 31 bulan 3. Ya. Betul. 31 bulan 3. Saya tengok jadual saya ada dengan Dipak, saya ada kuliah tak pada waktu tu. Kalau saya tak ada kuliah, dia tukar dengan saya lah. Baik. Tukar kepada 28 hari bulan 4. Okey, nanti saya beritahu. Jadi 28 hari bulan April tu bermakna satu hari lah. Bermakna 8 jam lah kuliah psikologi pendidikan. Begitu. Baik. Boleh ya? Okey. Saya tengok dulu. Asalkan saya tak ada kuliah pada hari Ahad tu. Ataupun saya fikirkan kuliah saya yang hari Ahad tu tukar kepada 28 hari bulan 4. Ya. Kalau dengan Dipak lah sebab saya ada kelas dengan Dipak juga. Sebab saya tak ada jadual Dipak di sini. Masih lagi dalam soft copy. Okey, terima kasih Puan. Ya. Untuk pelajar yang masih banyak lagi subjek ya, nanti bila di semester akhir tu ya, anda akan menjalani kuliah di samping menjalani praktikum. Biasanya tamat kuliah baru menjalani praktikum ya. Tetapi sebab kita nak tamat awal ya, kohort 28 akan tamat lebih awal daripada jadual yang sepatutnya ya. Yang itu kita minta dengan Kementerian Pendidikan ya. Kopeda minta dengan Kementerian Pendidikan untuk ya melaksanakan kuliah dan tamat lebih awal untuk yang pelajar kohort 28 ya. Sebab sepatutnya di pengajaran pembelajaran ni kuliah selama 3 tahun ya, tetapi kohort 28 ni dia tamat lebih awal ya. Tamat lebih awal kita cepatkan ya, sebab tujuan untuk nak tutup college ya. Jadi kena bersedialah ya. Begitu juga dengan kohort 27. Kohort 27 yang PAI ya, sama juga dengan Dipak
ya dengan DIPA ya. Yang mana yang SEM air tu ya. Pengajar Melayu juga yang siapa pengajar Melayu ni yang baru daftar siapa? Yang baru masuk SEM 2. SEM 2 ke SEM 3? Ada seorang je. Siapa Rep? Dah masuk ke belum? Siapa? Pengajar Melayu. Pengajian Melayu? Ada dua orang je. Pengajar Melayu. Yelah, yang seorang lagi siapa? Misha. Dah masuk belum? Misha. Dah masuk ke belum ni? Misha. Macam tak ada je. Itulah macam tak ada ya. Belum masuk ya. Amisha juga akan di samping menamatkan subjek terakhir, pada masa sama akan menjalani praktikum ya. Tapi bagi saya tidaklah menjadi masalah sangat, sebab apa, praktikum tu ada pun memang mengajar kan ya. Jadi menjalani praktikum pada waktu kerja ya, dan kuliah di hujung minggu ya. Kuliah di hujung minggu, kuliah di SEM akhir tu pun tak banyak ya, tak banyak. Okey, itulah gambaran tentang apa yang anda lalui ya, untuk menamatkan pengajian masing-masing, supaya tidak berteka-teki, tidak menjadi tanda tanya lagi ya. Jadi bila dah jelas tu, anda dapat menjalani kuliah ni dengan hati yang lapang lah, dengan tenang ya. Hanya satu sajalah ya, apabila kuliah kita dicepatkan ya. Contohnya macam untuk tahun ini kita akan menjalani 3 semester ya, 3 semester ya. Semester Mac hingga Mei, seterusnya Jun hingga September ya, Oktober, Disember ya. Dan peperiksaan akhir semester semuanya jatuh pada waktu cuti sekolah ya, waktu cuti sekolah ya. Jadi agak padat. Jadi berkaitan dengan yuran pengajian lah ya. Jadi yuran pengajian tu nanti di pengurus keuangan akan schedulekan balik semula ya, tentang berapa bayaran bagi setiap semester tu ya. Sebab dia nak jangan nanti kita dah tamat pengajian, yuran pula tak habis ya, nanti bermasalah ya. Okey ya. Mana kita kata bersakit-sakit dahululah, bersenang-senang kemudian ya. Yang penting sehingga April tamat pengajian anda ya. Subjek tamat, praktikal pun tamat ya. Tinggal menunggu insya-Allah ikut perancangan yang kami bincangkan dulu, dalam bulan Jun ke itulah akan kita adakan convocation ya. Dengan convocation ya. Okey ya. Ada apa-apa lagi soalan? Macam saya elok SEM 6 praktikum ke sama Misha? SEM 6. Saya praktikum Sekarang Arif dah SEM berapa? 5. Sekejap saya tengok apa subjek dia. Bila Saya lagi 11 subjek itu kata. awak punya tinggal 11 subjek ya. SEM ni Nanti Disember nanti ni semester Oktober Disember awak praktikum. itu semester berapa? 6 ke lepas tu? Sekarang SEM Yang sekarang SEM 5. SEM 7 lah. SEM 7 yang Disember. Okey. 11. Saya rasa SEM depan dah boleh praktikum lah. SEM depan tu bulan berapa sampai bulan berapa? SEM depan bulan Jun hingga September. Oh, okey. Praktikum tidak semestinya ikut waktu kuliah. Tak semestinya ya. Kita boleh gajakkan supaya ada keselesaan. Okey. Oh. Okey ya. Okey.
Sekejap. DPA. Okey, Arif tinggal 11. Jadi sekarang 7 subjek Saya kira 6. 6 7 Saya kira 6 jap. Saya tengok balik. 6 subjek. Enam subjek kan? 6 subjek dalam jadual tu 6 subjek. Jadi ada 5 subjek lagi. 5. Mesti ada 5 subjek. Ya. Ada 5 Sem 6. subjek. Boleh buat praktikum. Ya. Oh. Kalau buat bulan Jun hingga September tu ni apa silibus pelajar pun tak habis lagi kan. Di sekolah ya, maksudnya di sekolah silibus pelajar tak habis lagi. Jadi kita mengajar pun seronok. Ya. Sebab hari-hari pelajar dia dapat tajuk yang baru kan. Isi kandungan yang baru. Jadi pelajar ni lebih memberi tumpuan berbanding dengan kalau di hujung tahun tu selalunya silibus dah habis. Ya, silibus dah habis. Jadi kita mengajar semula subjek yang kita dah mengajar ya. Jadi kadang-kadang pelajar ni dia tak beri tumpuan betul-betul ya. Tetapi bila tujuan untuk praktikum tu bila pensyarah datang tu biasalah pelajar sekarang dia dah faham ya, dia dah pandai berlakon ya. Dah pandai berlakon dah ya. Tak kira pelajar pelajar bandar ke pelajar kampung dah pandai dah berlakon sekarang ni ya. Lebih lagi kalau pelajar bandar ni memang dia kalau sekolah tadi berhampiran lah, tak jauh dengan universiti ke college ke ya, yang melibatkan praktikum di sekolah. Jadi pelajar dah biasa terdedah dengan lawatan-lawatan pensyarah ni, jadi diorang dah tak ada apa dah ya. Malah mereka sangat mesra pula dengan pensyarah ya. Pelajar sekarang ni cerdik ya. Dia boleh datang jumpa pensyarah, dia kata, puan, dia kata, puan tinggal di mana, dia tanya, puan dari college ke dari universiti mana, dia tanya ya. Ya. Dia berani ya, tak malu ya, bagus macam tu ya. Okey, ada lagi pertanyaan? Sekiranya tak ada pertanyaan, kita terus ke kuliah etika dan moral. Buka sinopsis dulu. Siapa admin hari ni? Admin. Liana. Oh, Liana. Okey, Liana, sinopsis dulu Liana. Okey, ya. Baik. Subjek etika moral dia adalah subjek wajib ya, MPU ya, mata pelajaran universiti. Jadi wajib semua pelajar mengikuti kursus ini ya. Untuk etika moral ni dia sebanyak 2 kredit 28 jam, tetapi untuk yang KDC ni kita pendekkan jadi 20 jam kuliah dan 8 jam lagi kita gantikan dengan modul ya. Nanti saya akan forwardkan modul ya. Baik. Okey, tengok pergi ke objektif tu Liana, naikkan sikit. Baik. Okey, cukup. Ya. Objektif kursus ini ya membolehkan pelajar yang pertama menguasai pengetahuan tentang kepentingan etika dan moral ya. Dua, kefahaman tentang etika dan moral ya. Apa itu etika, apa itu moral ya. Ya. Saya tak nak terjelaskan apa itu etika, apa itu moral sekarang ya. Nanti bila kita pergi ke konsep tu kita akan faham apa itu etika dan moral ya.
dia ada kaitan tetapi dia ada perbezaan juga ya. Yang satu ialah tentang peraturan, yang satu lagi ialah tentang amalan kita ya. 3, kebolehan untuk mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia ya. Kita sebut masyarakat Malaysia sebab ya, negara Malaysia ini terdiri daripada ya penduduk berbilang kaum dan pelbagai agama ya. Itu yang uniknya Malaysia ni ya, pelbagai kaum dan berbilang kaum dan pelbagai agama ya. Tetapi negara kita rakyatnya mengamalkan agama-agama utama ya. Ya. Contohnya agama Islam, agama Kristian, Buddha, Hindu ya. Inilah agama-agama utama yang dianuti oleh bangsa di Malaysia ya. Walaupun kita tahu agama Islam itulah agama yang betul ya, itu adalah agama Allah ya, tetapi kita tak dapat nafikan bangsa-bangsa lain ya, ada lebih ramai lagi ya, manusia yang mengamalkan agama Kristian, Buddha ya, dan Hindu ya. Ini agama-agama utama yang terdapat di negara kita ya. Jadi kita selain daripada kita mendalami tentang ya apa etika moral dari sudut Islam, kita kena mengenali juga ya apa dia etika ya yang ada pada agama-agama lain ya. Tujuan kita supaya kita memahami masyarakat yang beragama selain daripada agama Islam ya. Ini penting untuk memastikan keharmonian ya di dalam negara kita ya. Kalau kita buat kajian ya, negara kita ni negara yang paling aman di dunia ya, negara yang paling aman di dunia. Itu nanti kita bahas, kita bincang nanti bila kita sampai ke topik yang berkaitan dengan etika moral ya. 4, mengamalkan akhlak dan nilai moral mulia dalam kehidupan seharian dan profesion perguruan ya. Sebab nanti di dalam dalam isi kandungan tu ada dia kod etika profesion perguruan ya. Sebab itu kalau kita berada di luar ya, orang boleh kenal ya apa profesion kita ya. Ini cikgu ya. Ya, mereka tanya ya, puan ni cikgu ke? Dia tanya ya. Sebab ya kita guru ni sudah ditanamkan dengan satu kod etika ya sebagai seorang guru ya, didisiplinkan ya secara tidak sedar, sebab awak tak sedar ya, sepanjang awak berkuliah ya sehingga tamat pengajian ya, dari semasa ke masa kita tanamkan kod etika sebagai seorang perguruan ya. Jadi guru ni dia ada image yang berbeza ya. Kalau kita bandingkan dengan jururawat ke, dengan polis ke, dengan tentera ya, di kedoktoran ke, bidang-bidang perkeranian ke, guru ni berbeza. Cara berpakaian orang tengok, ni cikgu ya. Cara jalan ya orang dah tengok dah ya. Cara berjalan, cara bercakap ya, memang sangat jelas. Macam cikgu ya. Jadi itu dia kod etika yang membezakan ya guru dengan orang-orang yang bekerja yang lain daripada guru ya. Baik, hasil pembelajaran ya. Di akhir kursus ini pelajar akan dapat menjelaskan kepentingan etika dan moral ya. Yang kedua, mengenal pasti perkara penting dalam etika dan moral. Saya buat laju saja ya, tak payah nak bincang ya. 3, memahami cara penyelesaian konflik moral. Ya, ini sebab kita akan berhadapan dengan konflik moral yang dihadapi oleh murid-murid ya. Kadang-kadang guru juga menghadapi konflik moral ya. Jadi ini segelintir guru yang menghadapi konflik moral. Jadi guru-guru yang tidak menghadapi konflik moral ini menjadi satu tanggungjawab pula ya untuk membantu ya guru-guru yang menghadapi konflik moral ya. Kalau murid itu memanglah bila murid menghadapi konflik moral, jadi tanggungjawab guru untuk ya membantu membantu mencari jalan penyelesaian konflik moral tersebut ya. 4, menjelaskan nilai-nilai agama
dan akhlak Islam. Ya. Murid-murid yang bukan beragama Islam pun perlu memahami nilai-nilai agama dan akhlak Islam sebab mereka tinggal di negara Malaysia dan negara kita negara kita ya merupakan sebuah negara yang ya agama Islam sebagai agama rasmi. Ya, jadi pelajar-pelajar yang bukan beragama Islam kena memahami ya tentang agama dan juga akhlak Islam. Ya. 5, memahami nilai-nilai masyarakat Malaysia. Ya. Yang ini nanti kita akan berbincang tentang agama-agama ni etika-etika moral yang berkaitan dengan agama-agama lain juga ya. 6, menganalisis isu dan masalah berkaitan dengan etika dan moral di Malaysia ya. Ya, bila kata di Malaysia ni bukan setakat di dalam sekolah saja di kalangan murid-murid tetapi secara menyeluruh ya di Malaysia ya. Ini amat penting ya. Kalau boleh kita nak kurangkan isu-isu etika moral ni, isu moral ni ya supaya masyarakat kita hidup lebih aman ya, lebih berbahagia dan tenang ya. Jadi bila masyarakat ya, rakyat ya hidup dalam keadaan yang tenang ya, risiko yang berkaitan dengan moral ini ya berkurangan ya. Jadi negara jadi boleh ya lebih maju lagi ya. Sebab rakyatnya ya sangat rendah ya mempunyai masalah moral ya. Okey. Sinopsis tu adalah ringkasan daripada sedutan daripada hasil pembelajaran tu ya. Jadi tak payah kita skip je. Naik ya, boleh baca sendiri ya. Naikkan lagi Liana. Ni dia. Ini penting ya. Baik, kaedah penyampaian kita secara kuliah, perbincangan, pembentangan ya. Dan ya masuk kajian di perpustakaan tu buat rujukan lah ya. Mungkin nak buat kajian buat rujukan melalui website ke ya, terpulang lah ya. Baik, penilaian ya. Penilaian formatif kerja khusus sebanyak 60% ya. Saya akan buat kuis dan ujian tu, saya akan buat ujian lah. Mungkin buat ujian, anda kena tulis menulis esei lah sedikit ya. Kemudian ada tugasan bertulis ya. Seterusnya penglibatan dalam kelas 20% ya. Jumlah sekali 60%. Peperiksaan akhir sebanyak 40% ya. Okey, kita tengok isi kandungan apa dia. Okey, cukup. Abaikan minggu di tepi tu ya, sebab bila kalau jadual untuk KDC ni kita tak boleh nak ikut minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga ya. Sebab kita terpaksa ikut kekosongan saja ya. Sebab kuliah kita hanya Sabtu Ahad, lepas tu ada malam pula. Berbanding dengan pelajar full time, dia ikut jadual waktu macam jadual waktu persekolahan ya. Isnin sampai Jumaat. Jadi senang nak susun jadual ya. Tak perlu panjang-panjang macam jadual kita ya. Jadi abaikan minggu tu ya. Yang penting jumlah kuliah tu ya. Jumlah kuliah tu ya. Baik. Topik 1 ialah konsep asas etika ya. Dan juga konsep asas etika ya. Ini kita akan bincangkan pada hari ini ya, tengok tu ya. Yang kedua tu kemoralan sosial dan juga etika, kemoralan mulia ya. Apa dia moral ya, etika ya, moral sosial tu apa dia ya, moral mulia tu apa dia ya. Okey, tajuk 3 ialah tentang teologi ya, utilitarian ya, utilitarian ya. Sebab kecil sangat ya. Dan juga egoisme ya. Kemudian ada teori deontologi, prinsip kewajipan ya, dan juga ya
eksistensialisme, ya. Okey. Seterusnya ada konsep etika dan juga insan bermoral, ya. Seterusnya nilai agama, ya. Jadi di sini kita membuat perbandingan, ya, membuat perbandingan tentang etika moral, ya, berasaskan kepada agama-agama, ya. Kita melihat apa ada tak persamaan dan juga perbezaan, ya. Okey, ya. Akhlak Islam, ya. Akhlak Islam, ya. Seterusnya nilai masyarakat Malaysia, ya. Penjelasan konflik moral, ya. Lagi apa lagi tu? 10 isu moral, ya. Isu moral ni macam-macam, ya. Ini sebahagian saja, ya. Ya, sebahagian, ya. Ada banyak lagi isu moral, ya. Nanti kita bincang, ya. Sambil kita kuliah kita tengok, ya, apa agaknya yang tajuk mana yang saya nak jadikan tugasan, ya. Tajuk mana yang nak jadikan tugasan. Ya. Jadi di sini ada 10 tajuk ni, ya. Kita tadi cuba ni Liana balik semula ke ni, ke penilaian yang atas tadi, pentaksiran. Okey, ya. Tengok situ, ya. Ada tugasan bertulis, ya. Kemudian kuis dan ujian, ya. Yang mana dari tajuk satu dua janganlah, ya. Tajuk 1 2 tu saya akan kuliahkan, ya. Sebab itu pengenalan, ya. Kita tengok daripada tajuk 5 hingga 10 tu, tajuk mana yang anda nak buat tugasan bertulis. Ya. Saya beri peluang, ya. Tajuk mana yang anda nak buat tugasan bertulis. Scroll ke bawah, Liana, daripada tajuk 5 tadi. Okey. Tajuk 5, akhlak Islam. Ya. Itu kita kuliahkan dia tajuk 5. Nilai masyarakat. Kita tengok penyelesaian konflik. Ini tajuk 9 ni penyelesaian konflik, ya. Kemudian tajuk 10 isu-isu moral. Yang mana anda nak buat tugasan bertulis. Bercadangan, saya bagi peluang sebelum saya menetapkannya. 5. Akhlak Islam. Tajuk 5. Konsep etika dan tu nilai agama. Akhlak Islam. Akhlak Islam. Akhlak Islam. Ni akhlak Islam ni. Setuju semua? Setuju. Ini ada kaitan dengan bidang anda, kan? Ya. Okey. Jadi kalau macam itu, tajuk 7 tu saya tidak kuliahkan, ya. Anda buat dalam bentuk tugasan. Jadi daripada sekarang dah boleh mengumpul bahan dah tu, ya. Ni saya kira anda ada banyak rujukan, ya, tentang pengertian akhlak Islam, ya. Kita ada mata pelajaran akhlak, kan, di sekolah, ya, yang terutama, ya, yang SRA dan juga GAFA, ya. Rasanya Arif tak ada masalah, ya, Arif dan apa? Siapa tadi? Ya. Tak ada masalah, ya. Begitu. Apa tu? Ni tajuk untuk tugasan bertulis. Oh, apa tajuknya? Saya tak dapat tadi. Ini dia. Yang tengok daripada sinopsis ni, tajuk 7 tu, akhlak Islam, ya. Pengertian akhlak. Buat aja, tulis saja ni anda punya tugasan, ikut subtopik ni, ya. Pengertian akhlak dan Islam, pengertian akhlak Islam, ya. Apa dia, ya. Cari definisi, rujuk daripada buku-buku, ya. 2, kata kunci dalam akhlak Islam tu apa dia, ya. 3, sumber akhlak Islam, ya. 4, dasar akhlak Islam, ya. 5, kepentingan akhlak dalam Islam. Kenapa akhlak itu penting dalam Islam, ya. Akhlak dalam Islam ni sebahagian daripada iman,
ya, sebagian daripada iman. Itu saya beri kata kunci tu ya. Akhlak sebagian daripada iman. Orang beriman dia berakhlak baik. Ya, jadi kupas ya. So boleh ya. Tajuk 7 ni ya, untuk tugasan bertulis ya. Untuk kuis dan ujian tu nanti saya akan dari semasa ke semasa kita saya akan beritahu lah ya. Okey. Jadi anda mempunyai masa yang panjang untuk menyediakan tugasan ya. Tugasan ni tengok ada baca 1, 2, 3, 4, 5 ya. Panjang juga ya. Ada 5 subtopik tu ya. Jadi dia antara 4 ke 5 muka surat. Antara 4 ke 5 muka surat ya. Okey, Puan. Okey ya. Okey, baik. Okey, selesai. Okey, Liana pergi ke tajuk 1 terus. Laju internet hari ni. Dia agak laju lah. Hari semalam ni saya buat kuliah secara online juga dengan pelajar full time. Slow sangat. Hari ni laju ya. Okey. Pergi terus ke ni. Ni nota ni saya ambil daripada CEO. Dulu dia mengajar etika dan moral. Saya kata minta. Okey. Jadi objektif ni sama saja dengan apa yang kita dah bincangkan tadi ya. Khusus ini membolehkan pelajar menguasai yang pertama kefahaman tentang konsep etika dan moral ya. Yang kedua pengetahuan tentang kepentingan etika dan moral. Kita mengetahui kenapa etika dan moral ini sangat penting dalam kehidupan seseorang manusia ya. 3, kebolehan untuk mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia ya. Dan yang keempat ialah mengamalkan akhlak yang mulia dalam kehidupan seharian dan profesion perguruan ya. Okey, terus pergi ke isi kandungan ya. Ini pun sama juga ya. Yang pertama menjelaskan kepentingan etika dan moral ya. Tak perlu bincang kan. 2, mengenal pasti perkara-perkara penting dalam etika dan moral. Kena kenal pasti tu, kena tahu betul-betul ya. Kenal ya dan pasti ya. Ya tak ada apa, tak ada teragak-agak punya ya ke mungkin, tak ada. Ya, kenal dan pasti. Jelas ya. 3, memahami cara penyelesaian konflik moral. Ini bagi profesion perguruan sangat penting ya, sebab kita selalu berhadapan dengan murid-murid yang ada konflik moral ya, jadi kita kena faham cara penyelesaian tadi ya. 4, menjelaskan nilai-nilai agama dan akhlak Islam. Yang ini anda settlekan dalam bentuk tugasan. Jelas Hasil pembelajaran ini merujuk pada tajuk 7 tadi. Ya, merujuk pada tajuk 7. Menjelaskan nilai-nilai agama dan akhlak Islam. Kalau anda boleh menulis ya tentang nilai-nilai agama dan akhlak Islam, bermakna hasil pembelajaran itu tercapailah. Ya, macam tu ya. Jadi saya rasa untuk hasil pembelajaran yang kelima ini, 1, 2, 3. Yang keempat ya, saya berandaian ya tidak ada masalah untuk mencapai hasil pembelajaran ini ya, sebab sementara anda ya majoriti adalah guru Islam ya dan beragama Islam, semua beragama Islam di sini ya, dan ada banyak rujukan kita boleh perolehi ya untuk menulis ya tentang nilai-nilai agama dan akhlak Islam ya. 5, memahami nilai-nilai masyarakat Malaysia. Ini yang berkaitan dengan agama-agama lain yang ada di Malaysia tu ya. Menganalisis isu dan masalah berkaitan etika dan akhlak di Malaysia. Ini seronok. Ini seronok ya. Ini kita jadikan sebagai perbincangan dalam kelas lah ya. Sebab ada markah tu kan. Penglibatan dalam kelas 20 markah kan.
ya. Jadi ini kita buat perbincangan, ya. Rugi kita buat perbincangan. Okey, seterusnya. Terus kita pergi ke konsep etika, moral dan akhlak, ya. Ya. Jadi apa dia etika, apa dia moral, apa dia akhlak, ya. Baik konsep etika, ya. Boleh besar lagi tak? Ya dah. Rasa boleh besar lagi ni. Okey, ya. Etika ni berasal daripada ni bahasa Greek, ya. Bahasa Greek, ya. Dia etik, ya. Dalam bahasa Inggeris pun disebut etik, ya. Dalam bahasa Inggeris ada dipanggil etik, ya. Sebab bahasa Inggeris mengambil dari bahasa Greek, ya. Dimelayukan jadi etika, Jadi ni apa berarti falsafah moral, ya. Jadi etika ni dia merupakan ya, dia cabang falsafah merangkumi kelakuan betul dan kelakuan dan juga kehidupan baik, ya. Jadi yang senangnya, ya, ringkasnya etika ni merujuk kepada kelakuan betul dan kehidupan baik. Itu etika, ya. Apa itu kelakuan betul, apa itu ya kehidupan yang baik, ya. Ciri-ciri kelakuan yang baik, apa ciri-ciri kelakuan yang betul, ciri-ciri kehidupan yang baik, ya. Ya, maklumat-maklumat, ya, paduan-paduan yang berkaitan dengan kelakuan baik dan juga kehidupan baik, itu ialah etika, ya. Baik. Etika berkaitan dengan konsep moral seperti kebaikan, kejahatan, ya. Dia tentang etika ni, ya. Dia konsep moral, ya, seperti kebaikan, kejahatan, ya, benar, salah, betul, salah, ya, buruk, baik, ya, yang berkaitan dengan moral, ya. Kewajipan seseorang, kewajipan seorang guru, kewajipan seorang murid, kewajipan ibu bapa, ya, itu ialah etika, ya. Tanggungjawab, ya, tanggungjawab ibu, tanggungjawab bapa, tanggungjawab anak, ya, tanggungjawab murid, tanggungjawab guru, ya. Kalau perkeranian, tanggungjawab kerani, tanggungjawab seorang pengurus, tanggungjawab seorang guru besar, ya. Itu adalah etika, ya, Amajang, ya. Etika, ya. Ya. Seterusnya ialah keadilan, ya. Ya. Sikap adil, ya, adil dan saksama, ya. Pilih kasih, ya. Yang baiknya adil dan saksama, ya. Yang tak baiknya ialah pilih kasih, ya. Ya. Pilih bulu, ya. Itu yang tidak baiknya. Itu juga merupakan etika, ya. Etika, ya. Ciri-ciri, ya. Ciri-ciri insan yang adil dan saksama, ya. Ciri-ciri insan yang, ya, pilih kasih, ya, memilih, ya, individu-individu tertentu, itu adalah etika, ya. Kejujuran, ya, itu adalah etika, ya. Ciri-ciri orang jujur macam mana, ya? Ciri-ciri orang yang tidak jujur, ya, bagaimana, ya? Itu adalah etika, ya. Jadi etika ni merupakan, ya, dia ciri-ciri kelakuan, ya, ciri-ciri kelakuan yang betul dan juga kehidupan yang baik, ya. Lalu perbuatannya lagi, ya, ciri-ciri, ya. Etika adalah teori tentang tingkah laku yang betul. Itu dia, ya. Di teori, ya, ciri-ciri, ya. Teori tentang tingkah laku yang betul dalam kehidupan yang baik, ya. Tetapi bukan amalan tau. Bila amalan tu ialah moral,
Ya, bila amalan ialah moral ya. Tapi kat sini dia belum sebut lagi ya. Jadi kena faham ya. Etika ialah ciri-ciri ya ataupun peraturan. Senang cakap peraturan ya. Kod etika itu ada peraturan ya. Atau garis panduan ya. Garis panduan ya. Peraturan, garis panduan ya. Dia merupakan teori tentang tingkah laku yang betul dalam kehidupan yang baik ya. Etika mengkaji fakta ya, menganalisisnya dan merumuskan apakah tingkah laku yang sebenar. Tengok, ini tentang kajian ya, perbahasaan, perbincangan ya, tentang ciri-ciri tingkah laku yang baik ya, dan juga ciri-ciri kehidupan yang baik ya. Kehidupan yang baik ya adalah berasaskan kepada ya pengamalan ya kod etika yang baik ya. Ya, bila kata pengamalan tu itu adalah moral ya. Jadi bagaimana seorang itu nak mengamalkan moral, dia mesti berdasarkan kepada kod etika tertentu ya, kod etika tertentu. Saya sebut kod etika tertentu kerana ya, kalau dari segi kerjaya lah ya, murid-murid ada kod etikanya, guru ada kod etikanya ya, ibu bapa ada kod etikanya ya, sebagai kaki tangan kerajaan contohnya ya, ada kod etika mengikut kerjaya masing-masing ya. Jadi semua ada kod etika ya. Orang yang jalan di perniagaan ada kod etikanya ya. Petani tadi ada kod etikanya ya. Jangan gunakan racun berlebihan ya. Nanti kalau guna racun berlebihan, sayur-sayur tadi mengandungi racun yang tinggi. Akhirnya nanti orang yang memakan sayur tadi akan mengalami keracunan ataupun mengalami penyakit-penyakit disebabkan oleh kerana racun yang tinggi dalam sayuran. Itu kod etika. Kalau petani tadi dia tak ada kod etika yang baik, dia akan gunakan racun sebanyak banyak supaya sayur dia nampak besar, gemuk ya. Ya. Tetapi dia tidak bagus untuk kesihatan ya. Tetapi kalau petani yang menggunakan ya, yang dia bermoral dan juga berakhlak baik ya, dia menggunakan etika yang betul. Boleh guna racun tapi jangan banyak ya. Boleh gunakan baja tapi jangan terlalu berlebihan ya. Lebih baik menggunakan baja organik contohnya lah ya. So boleh faham tak? Boleh. Boleh Saya faham. kena tanya dulu. Saya kena tanya dulu. Boleh faham ke tak boleh faham ya? InsyaAllah puan boleh. Ini berkaitan dengan etika ya. Kita dengan moral, berkaitan dengan akhlak. Bila kita bincang tu cuba kaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi supaya ini tujuannya untuk lebih faham. Kita belajar, bila kita belajar tadi, apa yang disampaikan oleh pensyarah tadi, cuba kita hubung kaitkan dengan kehidupan seharian kita. Ya. Macam ni kita belajar etika. Kita ada etika. Kita mengamalkan akhlak dan juga moral yang macam mana. Ya. Jadi kita buat banding beza ya, mencari persamaan ya, membanding beza ya. Jadi dengan sendiri kita lebih faham ya. Kalau kita boleh membuat perbandingan dengan kehidupan seharian kita, sebenarnya kadang kita tak perlu membaca pun ya. Saya bukan ni, saya tidak menggalakkan pelajar-pelajar membaca ya, kena membaca ya. Tetapi saya punya cara saya belajar begitu. Ya, kalau saya belajar ya, apa yang pensyarah sampaikan tu saya akan hubung kaitkan dengan kehidupan saja. Ya. Jadi bila saya hubung kaitkan dengan kehidupan saya itu, jadi saya akan lebih ingat. Ya. Dia meresap terus dalam otak tu. Dia lebih tekal dalam kita punya minda ya. Okay, next. Ini definisi tentang konsep etika ya. Kalau ikut ini kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ya, mentarifkan ataupun ya mendefinisikan etika adalah sistem dasar akhlak, adat, tingkah laku atau kesusilaan. Jadi kena faham ya, etika ni ialah tadi saya kata apa?
tentang apa? Dasar ya. Tentang dasar ataupun tentang maklumat ya. Atau peraturan ya. Peraturan ya. Jadi ikut Dewan Bahasa ya. Etika ni adalah sistem dasar akhlak, adat, tingkah laku atau kesusilaan ya. Peraturan lah sebenarnya ya. Itu saya punya apa definisi ialah peraturan ya. Kalau kamus Oxford pula dia kata etika adalah set prinsip moral. Set prinsip moral ya. Apa dia yang ada dalam set prinsip moral tu? Sebab kamus Oxford dia memberi definisi secara holistik, secara menyeluruh atau secara umum ya. Dia kata set prinsip moral ya. Dewan Bahasa lebih spesifik ya, lebih terperinci ya. Yang ada dalam set prinsip moral tu ialah dasar akhlak, adat, tingkah laku dan kesusilaan ya. Jadi perbezaan DBP dengan ni Oxford ya. Oxford dia memberikan definisi secara umum saja ya. Lebih baik kita rujuk kat Dewan Bahasa tu, ya Dewan Bahasa lebih terperinci ya. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat ya. Ini dia terkonsep etika ya. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang ya atau profesion terhadap masyarakat ya. Akibat tingkah laku tu macam mana? Kalau seseorang tu bertingkah laku yang baik, apa hasilnya ya? Tetapi sekiranya seorang itu bertingkah laku buruk, nanti apa hasilnya dalam kehidupan dia ya. Begitu juga dalam profesion perguruan ya. Kalau guru tadi bertingkah laku baik, apa kesannya kepada murid-murid dan juga ibu bapa? Tetapi sekiranya guru tadi bertingkah laku tidak baik ya, akibatnya apa akan berlaku kepada murid-murid ya. Itu ialah tentang konsep etika ya. Dalam Islam, etika merujuk kepada tingkah laku yang betul berasaskan Al-Quran dan Sunnah ya. Untuk membuktikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu ya, etika merupakan sebahagian dari iman ya. Ya, berbuat baik, mentaati ibu bapa, menghormati guru ya, itu adalah berasaskan kepada Al-Quran ya. Ya, menghormati orang tua, seterusnya apa lagi? Jujur, amanah, tidak boleh menipu ya. Tidak boleh mengambil harta benda orang lain. Semuanya ada tak dalam Al-Quran? Ada. Semuanya ada dalam Al-Quran kan ya. Jadi ya, sebagai seorang Islam, kita mengamalkan moral ya berdasarkan pada etika-etika yang ya yang dah ditetapkan ya dalam Al-Quran dan Sunnah ya. Sebab itulah kita digalakkan mengamalkan ya, dalam amalan kehidupan kita ni berasaskan pada sunnah, berasaskan apa yang Rasulullah buat ya. Contohnya lah ya, kata sunat berbuka puasa dengan sebiji kurma, dengan kurma lah ya. Tak kisahlah nak sebiji ke, nak 3 biji ke, nak 5 biji ke ya. Kalau lapar sangat 5 biji kurma. Mungkin makanan tak banyak tu kan, kurma je ada, kita buka puasa dengan 5 biji kurma ya. Tapi sebenarnya makan biji kurma tu dah okey dah ya. Baik ya. Ini amalan siapa? Ada tak disebut dalam Al-Quran? Ada tak disebut dalam Al-Quran? Ada. Kan ya. Sebenarnya kehidupan kita sehari-hari ini berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Berpakaian sopan, menutup aurat. Ada tak dalam Al-Quran? Ada. Ada. Kalau tidak, bogel je lah kan. Ya. Ini pun etika berpakaian.
amalannya apa? Kita berpakaian menutup aurat. Itu amalannya, ya. Etikanya seorang Islam, ya, hendaklah menutup aurat, ya. Ikutlah kalau perempuan macam mana, lelaki macam mana. Ada dalam Al-Quran kan, ya. Ada dalam Al-Quran. Jadi kalaulah seseorang itu dia berpakaian tidak, ya, dia aurat tak tutup rapi. Saya kata aurat tak tutup rapi lah, ya. Tidak menutup aurat sepenuhnya mengikut Al-Quran, ya. Jadi mana dia cakap dia seorang Islam. Kalau seorang Islam, kita kenalah berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi ya, kalau zaman dahulu mungkinlah jahil kan, Quran terjemahan pun tak ada, ya. Saya ingat masa zaman kanak-kanak dulu tak ada Quran terjemahan, ya. Orang yang belajar Al-Quran di Mekah, di Mesir, yang belajar bahasa Arab, mereka memahami isi Al-Quran, ya. Yang lain-lain ni setakat membaca Al-Quran, ya. Membaca, belajar mengaji kan, tetapi tidak memahami apakah isi kandungan Al-Quran itu sendiri, ya. Di sekolah kita belajar mentafsir Al-Quran, tetapi bukannya semua, beberapa ayat saja yang kita pelajari di sekolah untuk tujuan pembelajaran, ya. Tetapi masa kini tak ada alasan untuk tidak memahami isi Al-Quran, ya. Sebab, ya, Al-Quran dan terjemahan tu, ya, Quran terjemahannya cukup banyak, ya. Jadi tak ada alasan, ya. Kemudian guru-guru Al-Quran pun ramai, ya. Di masjid-masjid, surau-surau sentiasa mengadakan kuliah-kuliah, ya. Ada kuliah-kuliah dan juga ceramah tentang mentafsir Al-Quran, ya. Jadi tidak boleh dijadikan alasan tidak faham, ya. Ya. Ni tentang Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi kita rasa macam janggal lah kalau masih lagi ada wanita, contohnya lah, ya, masih ada lagi wanita yang masih tidak menutup, tidak melindungi rambutnya, contohnya, ya. Kita rasa pelik, ya. Kalau dahulu tu zaman jahiliah, ya. Tapi sekarang kita tak boleh kata zaman jahiliah lagi. Sekarang zaman serba canggih, ya. Zaman serba canggih, ya. Kalau tak faham kita boleh rujuk dengan orang lain, ya. Ya, sebab Al-Quran ni bila kita tak baca terjemahannya tu, ada yang dia straightforward kan, kita boleh faham, ya. Tetapi ada juga yang tidak straightforward, itu kena berguru lah, ya, kena berguru, ya, supaya kita tidak tersalah tafsir, ya. Etika adalah garis panduan untuk meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan yang mengutamakan peraturan, ini dalam kerjaya, ya, yang mengutamakan peraturan, peradaban, peranan, nilai serta tingkah laku ahli profesion dalam masyarakat, ya. Ini merujuk kepada bidang kerjaya, ya. Jadi dalam bidang kerjaya, ya, kehidupan kita berkerjaya, ya, ada garis panduan, ya. Sebab itulah ada wujudnya peraturan am, ya, buku peraturan am, ya. Itu ialah berkaitan dengan etika dalam profession, ya. Dalam profession kita, ya. Pernah baca peraturan am tak? Di sekolah ada peraturan am, ya. Kadang-kadang Kementerian Pendidikan dia akan highlight salah satu peraturan am tadi untuk beri penekanan, ya, ulang semula, suruh semua guru-guru baca supaya faham, ya. Bila ada isu-isu timbul, peraturan am tadi akan dikeluarkan, diedarkan kepada semua sekolah dan suruh baca, ya. Anda pernah terima tak? Dari semasa ke semasa memang ada peraturan am ini tetapi bukanlah semua, ya. Sedutan-sedutan daripada peraturan am tadi, ya, fokus kepada hal yang berkaitan dengan apa, ya. Ada dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, ya, sebagai satu arahan kepada guru dan juga kalangan sekolah, ya. Ada, ya. Jadi kena baca. Yang ada Ada. dalam buku tu ke, Pak? Ya. Yang ada dalam buku RPH tu ke? Tak ada. Ini daripada ni arahan daripada kementerian terus. Bukan dalam RPH. Untuk guru-guru, untuk
untuk guru-guru kaki tangan. Ya, Okey. yang guru-guru yang perlu patuhi ya. Contohnya tentang cuti. Ya. Cuti apa namanya? Cuti tanpa rekod ya. Ya, kalau ada perubahan ya tentang cuti tanpa rekod tu ya, kalau ada isu nanti Kementerian Pendidikan akan keluarkan makluman kaitan dengan cuti tanpa rekod contohnya ya. Itu etika ya. Itu etika ya, peraturan itu etika ya, kod etika ya. Baik. Macam kita cuti kita tak sama kan dengan profession lain ya, berbeza ya, sebab kita ikut cuti sekolah, lepas tu kita ada ada juga cuti tanpa rekod, tetapi cuti tanpa rekod kita tu tak panjang ya, tak lama, tak panjang sebab kita ada cuti sekolah ya. Jadi cuti sekolah tadi, kalau cuti 2 minggu, tidak semestinya kita bercuti 2 minggu sebab kita boleh juga dipanggil bekerja ya. Contohnya kita menghadiri mesyuarat dalam masa cuti sekolah ya, mesyuarat akademik waktu cuti sekolah ya. Mesyuarat tu panjang setengah hari. Jadi kalau dibuat pada waktu persekolahan, murid-murid terabai ya, tak dapat menjalani pelajaran ya. Jadi kita buat dalam waktu cuti sekolah ya. Bentuk etika ya. Yang pertama ialah etika filosofis ya. Filosofis dari falsafah ya. Filsafat ya. Daripada bahasa apa ni, dari bahasa Yunani ya. Daripada zaman Yunani lagi ya, daripada zaman tamadun awal lagi ya, manusia sudah mengamalkan ya etika, mengamalkan peraturan ya. Orang yang bertamadun ya, dia ada amalan etika, dia ada kod etika ya, ada etika ya, ada etika kehidupan ya. Orang yang bertamadun ya, kecuali orang yang tidak bertamadun, dia duduk zaman batu, mereka tidak ada etika ya. Hidup mereka adalah baik sedikit daripada haiwan ya. Masa tu mereka tidak berpakaian ya, bogel ya, desengannya tu hanya setakat tutup tutup kemaluan, mungkin menggunakan daun ya. Ya, masa itu mereka tidak ada etika ya. Kehidupan tadi sangat dari segi peraturan dia sangat minimal ya. Dia hanya baik sedikit daripada haiwan saja ya. Mungkin haiwan dia tidur atas pokok, tetapi manusia pada masa itu duduk dalam gua ya, duduk dalam gua ya. Sebab mereka tidak ada etika pada masa itu ya. Masa itu mereka masih lagi namanya zaman batu ya. Tetapi apabila ya manusia sudah bertamadun, mereka mula mewujudkan peraturan-peraturan tentang kehidupan ya. Itu yang namakan etika ya. Falsafah berasal dari kata filosofis ya. Itu berasal daripada bahasa Yunani ya. Berarti cinta kepada kebenaran dan atau kebijaksanaan ya. Jadi ya, etika filosofis ni ya diwujudkan ya untuk ya mewujudkan satu kehidupan yang betul ya. Ya, melalui satu kehidupan yang betul ya, berasaskan kepada kebenaran atau kebijaksanaan. Bila kata kebijaksanaan bermaksud ya mestilah menggunakan akal fikiran ya. Ya. Macam mana seorang itu menjadi bijak? Sebab dia menggunakan akal fikiran ya. Akal fikiran yang waras ya, membolehkan seseorang itu ya membuat keputusan-keputusan yang betul dalam kehidupannya ya. Ya, kalau dia membuat keputusan tak betul dalam kehidupannya itu menunjukkan ada ketidakwarasan di dalam pemikiran dia ya. Ya, contohnya dia nak terjun laut ya, itu ada ketidakwarasan di dalam pemikirannya. Jadi dia tidak dapat membuat keputusan yang betul dalam hidupnya ya. Jelas tak? Adakah terjun laut itu ada satu penyelesaian masalah? Tidak. Kenapa? Kenapa?
Setengah individu dia berkata kalau banyak sangat masalah terjun laut mati habis cerita. Habis ke cerita? Kalau dari sudut Islam habis ke cerita selepas terjun laut dan mati? Tidak. Tidak. Tidak kan, ya. Selepas tu kita ada alam kehidupan yang lain pula, ya, alam barzah, ya, alam akhirat, ya. Jadi belum selesai lagi masalah, ya. Dia menambahkan masalah lagi nanti di alam akhirat nanti, ya. Itu dari sudut Islam, ya, sebab kita berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Etika filosofis adalah etika yang menghuraikan pokok-pokok etika. Jangan pokok ni macam bukanlah macam pokok sena ke, pokok mangga ke, pokok durian ke, ya. Bukan, ya. Apa maksud pokok tadi, pokok etika tu, ya. Apa maksud pokok etika tu? Pokok etika atau moral. Apa dia? Dia menghuraikan, ya, asas, ya, asas, ya, asas etika atau moral, ya, asas-asas penting, ya, yang berkaitan dengan etika atau moral, ya, menurut pandangan falsafah, ya, menurut pandangan ahli falsafah, ya, yang fokus kepada dasar menentukan baik buruk, ya, masalah-masalah, ya, hak-hak dalam kewajipan, ya, seseorang manusia, ya, masalah-masalah nilai moral, ya, itu yang, ya. Jadi macam mana timbulnya, ya, maklumat-maklumat, ya, ataupun dasar yang berkaitan dengan perkara buruk, perkara baik, ya, masalah, ya, masalah-masalah dalam kehidupan, hak-hak asasi manusia, ya, kewajipan-kewajipan, ya, mengikut profession, ya, kemudian masalah nilai-nilai moral, ya. Jadi itu adalah pemikiran ahli falsafah melalui kebijaksanaan, ya. Ya. Itu dia etika filosofis, ya. Etika filosofis ni ialah, ya, kesimpulannya etika filosofis ni adalah, ya, rumusan tentang, ya, ya, dasar-dasar, ya, dasar-dasar etika atau moral, ya, sama ada yang buruk ataupun yang baik, ya. Yang kedua ialah etika teologis, ya. Etika teologis pula adalah etika yang mengajar hal-hal baik, ya. Tadi dasar maklumat, ya, etika filosofis, ya, dasar, ya, atau maklumat-maklumat yang berkaitan dengan etika baik dan etika buruk, ya. Etika teologis pula mengajar, ya, ya, etika yang mengajarkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk berdasarkan ajaran agama, ya. Ikutlah seseorang itu agama apa. Kalau dia agama Islam, bermakna berasaskan kepada ajaran agama Islam, bermakna merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia agama Kristian, ya, ajaran berasaskan kepada agama Kristian, dia merujuk kepada kitab Bible, ya. Sekiranya dia beragama Buddha, dia merujuk kepada ajaran Buddha. Begitu juga dengan Hindu, ya. Perbuatan yang mewujudkan kehendak Tuhan atau sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Jadi, ya, kalau dari sudut agama Islam, ya, segala perbuatan-perbuatan, amalan-amalan kita, ya, perlakuan kita, ya, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah berasaskan kepada apa? Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Di mana kita dapat arahan-arahan tu tadi? Dari mana sumbernya kita dapat arahan-arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tadi? Dari mana? Al-Quran Sunnah. Ya, daripada Al-Quran dan Sunnah, ya.
dalam nota ni disebut Tuhan. Kenapa? Sebab etika moral ni dipelajari bukan oleh pelajar Islam saja, tetapi juga dipelajari oleh pelajar-pelajar yang bukan Islam, ya. Jadi lebih mudah kita sebut kehendak Tuhan, ya. Tuhan, semua agama ada Tuhan, ya. Hanya bezanya, ya, dalam Al-Quran, ya, agama Islam, Allah itu hanya satu. Tuhan kita hanya satu, ya. Tetapi dalam agama lain mungkin ada lebih dari satu, ya. Jadi kita sebut Tuhan saja, ya. Tetapi apabila kita bercakap tentang etika dan moral dari sudut Islam, kita merujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kena faham tu, ya. Jelas, ya. Kalau dalam exam anda tulis Tuhan, saya terima, ya. Tapi kalau anda tulis dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah lebih baik, ya. Bermakna saya tahu pelajar ni beragama Islam, ya. Pelajar beragama Islam dia lebih selesa menggunakan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ataupun Allah, ya. Perbuatan sebagai perwujudan, ya, cinta kasih kepada Tuhan. Ya. Apa yang kita buat ni, ya, menandakan kita sayang kepada Allah. Kita ikut perintah Allah, ya. Mana kita mengikut perintah Allah, ya. Solat 5 waktu itu merupakan etika, ya. Itu merupakan etika, ya. Katakanlah tentang solat 5 waktu. Itu ialah etika filosofis, ya. Etika falsafah, ya. Hanya bezanya etika falsafah dalam Islam tu dah ada dalam Quran, ya, ada dalam Quran, ya. Seterusnya mengajarkan, ya, guru-guru mengajar tentang solat 5 waktu kepada murid-murid. Itu ialah etika teologis, ya. Saya hubungkaitkan dengan apa yang kita lakukan sekarang, ya. Perwujudan cinta kepada Tuhan, maknanya kita mestilah kehidupan kita ni mesti berasaskan kepada Al-Quran, ya, sebagai seorang Islam, ya. Seterusnya ialah perbuatan sebagai penyerahan diri kepada Tuhan. Beri contoh penyerahan diri kepada Tuhan sebagai seorang Islam. Apa dia? Penyerahan diri kepada Tuhan dari sudut Islam apa dia? Menerima apa yang Mengabdikan diri. Mengabdikan diri. Contoh? Penyerahan diri kepada Tuhan. menerima ujian yang diberikan oleh Allah. Ada berkaitan tetapi kurang tepat. Yang lain? Ustaz Muhammad. Beribadat. Ya, beribadat, ya. Senangnya kita mengamalkan rukun Islam yang 5. Ya, kita mengamalkan rukun Islam yang 5. Itu sebagai penyerahan diri kepada Tuhan. Kalau kita mengamalkan rukun Islam yang kelima tu, dah komplit dah jawapan tu, ya. Dah komplit jawapan tu, ya. Sebagai seorang Islam, ya. Itu sebenarnya rukun Islam kelima tu etika sebagai seorang Muslim. Islam. Sebagai seorang Islam, ya. Okey. Seterusnya, orang beragama mempunyai keyakinan bahawa tidak mungkin moral itu dibangun tanpa agama. Ya. Dia dibangun dengan agama, selaras dengan agama, ya. Etika kita, cara kita bertingkah laku, segala perbuatan kita, amalan kita merujuk kepada agama Islam. Kenapa tutup aurat? Sebab Islam kata tutup aurat. Allah suruh kita tutup aurat. Dari mana sumbernya? Arahan itu dalam Al-Quran, ya.
Ya. Jadi orang beragama ni punya keyakinan bahawa tak mungkin moral itu dibangun tanpa agama. Ya, hidup kita sekarang ni dipandu oleh Al-Quran. Ya, itu etikanya adalah Al-Quran tu ya. Atau tanpa mengamalkan ajaran-ajaran Tuhan dan kehidupan seharian. Orang yang tidak mengamalkan ajaran Tuhan tu, itu bermakna dia tidak beretika. Ya, dia tidak beretika, dia tidak bermoral. Ya, ya. Dia tidak mengikut etika, ya. Tidak mengamalkan etika, ya. Jadi mana orang itu tidak bermoral. Ya, sebab dia tidak mengikut ajaran Tuhan, ya. Sumber pengetahuan dan kebenaran etika ini adalah kitab suci. Disebutkan kitab suci sebab setiap agama kitab sucinya berbeza-beza. Kitab suci orang Islam ialah Al-Quran, ya. Kitab suci Kristian adalah Bible atau kitab Injil, ya. Kitab suci orang Buddha saya tak tahu apa dia, ya. Kitab suci orang Hindu apa, Visuddha ke? Ya. Kalau tak silap saya Visuddha, ya, nama kitabnya, ya. Ini kena tanya dengan dengan Dr. Zakir Naik ni, ya. Sebab Dr. Zakir Naik ni, sebab dia mengkaji semua agama, ya, dia mengkaji semua agama, ya. Ya. Seorang Allah jadikan dia manusia yang hebat, ya. Sebab dia boleh hafal, ya. Ini memang keistimewaan, ya. Ya, ayat berapa, buku surat berapa, ya. Dalam Visuddha ke, dalam Bible, dalam Al-Quran dia hafal, ya. Sebab tu dia boleh menghujah, ya. Dia boleh menghujah, ya. Dia mematikan, ya. Kata-kata lah, ya, daripada orang-orang yang beragama lain daripada agama Islam, ya. Menyebabkan, ya, orang-orang yang bukan beragama Islam tu, ya, dia yakin, ya, terhadap Islam dan terus mengucap syahadah, ya. Terus dekat situ juga mengucap syahadah, ya. Sebab Zakir Naik ni Dr. Zakir Naik dia boleh membuat perbandingan antara satu kitab suci dengan satu kitab suci yang lain, ya. Memang satu di dunia, ya, ya. Orang India, ya, kerajaan India dia arahkan siapa dapat bunuh diberi ganjaran. Sebab, ya, ucapan Dr. Zakir Naik itu menyebabkan, ya, ramai pemuda-pemuda India yang beragama Hindu menganut agama Islam. Jadi kerajaan India cukup takut, ya. Kerajaan India takut nanti semua, ya, rakyatnya yang beragama Hindu nanti memeluk agama Islam, takut, ya. Jadi sebab itulah, ya, Zakir Naik dia terpaksa mencari negara, ya, tempat dia berlindung, ya. Jadi Malaysia sebagai negara yang, ya, negara yang agama rasminya adalah agama Islam, ya. Jadi tanggungjawab kita melindungi dia, ya. Kalau dia tak boleh balik India. Sampai India aja turun pada kapal terbang dia kena tangkap, kena bunuh, ya. Zakir Naik, ya. Okey. Seterusnya. Ini pula ialah etika sambungan tadi, ya, etika sosiologis, ya. Bila sosiologis bermaksud sosiologi, ya. Sosiologi bermaksudnya apa? Orang ramai, ya, masyarakat, ya. Etika sosiologis menitik beratkan keselamatan ataupun kesejahteraan hidup bermasyarakat, ya. Jadi ingat, bila kita sebut sosiologis, ya, bermakna sosiologi. Bila sosiologi bermakna orang ramai atau masyarakat, ya. Etika sosiologis memandang etika sebagai alat mencapai keamanan. Ada segi kemasyarakatan, etika ini bertujuan untuk mencapai keamanan, kebahagiaan,
keselamatan, ya, kesejahteraan hidup masyarakat, keharmonian, ya, harmoni tak ada tulisan situ, ya, keharmonian, ya, perpaduan, ya, kalau kita kaitkan dengan apa pelbagai kaum, perpaduan, ya, kerjasama, ya. Jadi etika sosiologis lebih tumpu pada bagaimana seharusnya seorang menjalankan hidupnya dalam hubungannya dengan masyarakat. Jadi ya, etika sosiologis ini dia merujuk kepada ya, peraturan-peraturan kehidupan ya dalam bermasyarakat. Ya, tujuannya supaya tidak ada pergaduhan, tak ada pertelingkahan, ya, tak ada rasa macam kecil hati, ya, terhadap masyarakat, ya, boleh menyebabkan perpecahan antara satu kaum dengan kaum, satu agama dengan agama yang lain dalam satu masyarakat. Ya. Kalau dalam keadaan yang lebih luas lagi, dan kira di negara kita masyarakat itu adalah negara lah. Ya. Ya. Kalau dalam kampung ada sebuah, contohnya dalam taman perumahan, ya, ada penduduk yang berbilang kaum, ya. Jadi kita kena amalkanlah etika sosiologis, ya, untuk jangan ada isu-isu sensitiviti, ya. Jadi kena ada peraturan, ya, cara kita bercakap, ya, dengan bangsa lain, ya. Jadi jangan menyinggung perasaan mereka, ya. Jadi kena menggunakan tata cara yang betul, ya. Pernyataan etika normatif, ya, menyatakan etika normatif, ya. Normatif mempunyai maksud spesifik berdasarkan bidang disiplin yang berbeza. Nah, bidang disiplin yang berbeza, ya, ini ialah, ya, etika yang spesifik, ya. Contohnya apa dia, ya? Normatif merujuk pada standard atau model yang ideal, ya. Di Malaysia, normatif merujuk pada standard berdasarkan masyarakat yang majmuk, ya. Jadi apa yang mesti ada keselarasan, ya. Oleh kerana negara kita ni adalah, ya, negara majmuk, ya. Maksud majmuk di sini pelbagai kaum, pelbagai agama, ya. Jadi kita mesti ada satu standard etika, ya, yang boleh dipakai oleh semua bangsa, semua kaum dan semua agama. Ya, mesti ada etika tu, ya. Sebab tu kita ada rukun negara, ya. Kita ada rukun negara, ya. Kepercayaan kepada Tuhan. Apa maksudnya kepercayaan kepada Tuhan itu, ya? Maksudnya ialah semua rakyat Malaysia mesti ada agama, ya. Semua rakyat Malaysia mesti ada agama, ya. Malaysia tidak membenarkan rakyatnya hidup tanpa agama, ya. Walaupun ada segelintir yang berkeadaan etis, ya. Etis tak ada agama, ya. Etis, dia nak kata Kristian tak Kristian, ya. Nak kata Islam tak Islam, ya. Kita panggil dia, kita katakan dia etis, ya. Jadi Malaysia tidak mengiktiraf, ya, rakyat yang tidak beragama, ya. Berasaskan kepada rukun negara, ya. Rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Bermakna semua rakyat Malaysia mesti percayakan Tuhan. Tuhan apa terpulang pada anutan agama masing-masing, ya. Sekejap, bangun sekejap. Itu etika normatif, ya. Normatif juga merujuk pada standard atau model yang ideal. Di Malaysia, normatif merujuk pada standard berdasarkan peraturan ya. Penyataan normatif adalah satu pertimbangan nilai baik atau buruk, ya. Pertimbangan nilai baik atau buruk, ya. Apa dia etika yang baik, etika yang buruk, ya. Salah atau betul, diterima atau ditolak, ya.
Sebagai contoh, pengguguran ialah perbuatan yang tidak bermoral. Ya. Jadi ini adalah pernyataan normatif. Ya. Pengguguran. Ya. Apa dia pengguguran? Menggugurkan kandungan. Ya. Itu adalah perbuatan yang tidak bermoral. Ya. Tidak kira apa agama. Ya. Agama Islam ke, agama Buddha ke, Kristian, Hindu, ya, tidak membenarkan pengguguran. Ya. Sebenarnya, ya. Perbuatan menggugurkan kandungan itu adalah tidak bermoral. Ya. Kalau dari sudut agama, salah, haram hukumnya. Ya. Okey. Ya. Pernyataan normatif biasanya adalah dalam bentuk pertimbangan nilai. Ya. Macam tadi pengukuran. Ya. Nilainya buruk. Ya. Ya. Tidak bermoral. Ya. Mengikut Frankina, ada pelbagai jenis pertimbangan moral atau etika, ya. Maksudnya pertimbangan moral atau etika ni moral baik, moral buruk, ya. Okey, next. Baik, bentuk etika, ya. Sambung lagi, ya. Pernyataan etika normatif, ya, pernyataan etika normatif, ya. Contoh-contoh, ya. Ini pertimbangan kewajipan moral, ya. Saya tak suka mencaci orang, ya. Adakah dalam agama kita dibenarkan atau digalakkan mencaci orang? Tidak. Tidak, ya. Dalam Al-Quran tidak menggalakkan kita, tidak membenarkan kita mencaci orang, ya. Walau orang tu buat salah pun kita tak boleh caci dia. Kita tegur dia dengan baik, ya. Ya. Pertimbangan kewajipan, ya, wajib, tak boleh buat, ya. Saya tak suka mencaci orang, ya. Anda perlu menjadi seorang guru yang berdedikasi, ya. Bukan setakat jadi guru, setakat mengajar je, tetapi mesti dedikasi, rajin, ya. Buat berusaha, ya. Apa yang dilakukannya adalah salah. Ya. Tadi kata tadi ni pertimbangan tadi, ya. Buruk dan juga baik, ya. Apa yang dilakukannya adalah salah, ya. Tengok apa yang salah dibuat tu, ya. Contohnya dia buat apa? Dia mengambil harta orang. Contohnya, salah lah tu, ya. Awak tak patut memaksa anak awak kerja hingga larut malam. Ya. Ni betul lah ibu ni apa parent dia, ibu bapa dia, disuruh anak dia kerja larut malam supaya dapat gaji lebih. Ya. Jangan paksa, ya. Biarlah anak tadi bekerja mengikut kemampuannya, ya. Contohnya, awak tak patut memaksa anak awak jadi doktor, sedangkan anak tak nak jadi doktor, ya. Ya. Ini ibu bapa yang ekspektasinya sangat tinggi, ya. Awak juga tidak patut memaksa anak awak jadi guru kerana awak jadi guru. Betul tak? Jadi memaksa anak, ya, melakukan sesuatu kerja yang tidak disukai oleh anak tadi, itu pun perbuatan tidak bermoral, ya, tidak beretika, ya. Ya. Berhati-hati, ya. Tapi kadang tu kita pujuk juga, kita pujuk, ya. Jangan paksa, ya. Jangan paksa, kita pujuk dulu sehingga katalah ya, kita nak pujuk anak kita buat satu kerjaya yang kita nak dia buat lah, ya. Jadi kita pujuk sampai dia dengan rela hati, ya. Dengan rela hati, ya. Mana awak tidak boleh memaksa, ya. Katalah, ya, bapa atau ibu, ya. Ibu dan bapa tidak boleh memaksa anak dia berkahwin dengan pilihan hati ibu bapa. Ya. Tak boleh paksa anak tadi berkahwin dengan pilihan kita. Ya, tak boleh. Ya, itu maknanya tidak mengikut kod etika yang betul. Ya. Ya. Ini contoh pernyataan normatif pertimbangan nilai moral, ya. Tadi pertimbangan kewajipan, ya.
kewajipan. Ya. Ini pertimbangan nilai. Bapa saya seorang penguru yang baik. Ni ya. Jadi dia kata bapa dia seorang penguru yang baik. Dia kata suami saya seorang yang baik. Ya. Ataupun suami saya seorang yang pemurah kan. Ya, itu pertimbangan nilai moral ya. Cikgu saya seorang yang peramah gitu ya. Ataupun cikgu saya seorang yang penyayang ya. Itu ada pertimbangan nilai moral ya. Dia sentiasa bertanggungjawab terhadap tugasnya. Jadi kita penilaian ya, mengiktiraf ya, menilai pengiktirafan kepada seseorang tu ya. Ataupun saya seorang yang pemurah dengan aku diri sendiri ya. Ya, saya seorang yang pemurah ya. Saya seorang yang penyabar ya. Tadi kita cerita orangnya, kita cerita diri kita pula ya. Saya seorang yang penyabar, saya seorang yang pemurah ya. 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 Anda patut dideda. Aduh. Ya, atau cuba buat salah lah kan ya. Siapa salah? Ya. Itu nilai-nilai yang negatif lah ya. Dia nilai positif, negatif ya. Baik dan buruk ya. Jadi anda patut didenda. Maknanya orang tadi salah. Kalau salah kena denda lah ya. Kalau melakukan contohnya dah melakukan rasuah, anda patut dipenjara. Ya. Kena penjara lah ya. Ya. Itu ialah pertimbangan nilai moral ya. Okey. Ini pernyataan etika normatif ya. Contoh pernyataan normatif dengan pertimbangan bukan moral ya. Kita tengok pertimbangan bukan moral tu ya. Apa dia ya. Ini ialah pernyataan normatif dengan pertimbangan bukan moral ya. Anda perlu membeli kasut baru ya. Ya. Perlu membeli ya kasut baru ya. Membeli tu pernyataan normatif ya. Kasut baru tu ialah ya, dia tak ada kaitan dengan moral ya, sebab tu benda ya. Anda hanya perlu membeli tiket untuk konsert ini ya. Ya. Membeli itu adalah pertimbangan ni pernyataan normatif ya, membeli ya. Tiket konsert itu tak ada kaitan dengan moral ya, tak ada kaitan dengan etika ya. Itu bukan moral ya. Konsert tu ya. Dia sepatutnya tidur lebih awal ya. Ya. Tidur tu bukan moral ya, tapi tidur lebih awal tu ya, itu adalah moral ya. Ya. Tidur lebih awal tu ya, itu adalah moral. Tidur itu sendiri bukan moral, dia keperluan ya. Dia keperluan. Lisa perlu makan di kantin sekolah setiap hari. Ya. Apa isunya kat sini? Makan di kantin ya. Ya. Makan itu adalah dia keperluan ya. Di kantin itu adalah ya, peraturan ya. Makan boleh makan di kantin, di pondok wakaf boleh, makan sambil berjalan boleh ya. Tetapi ini perlu makan di kantin. Maknanya moralnya situ makan tu kena duduk di kantin ya. Makan tu keperluan ya. Dia bukan moral ya. Okey. Contoh pertimbangan nilai bukan moral ya. Ini pertimbangan nilai. Tadi pernyataan normatif ya. Pertimbangan bukan moral. Yang ini adalah pertimbangan nilai ya. Nilai ni dia ada
value lah ya. Contohnya kereta tu elok ya. Kereta tu baik, dia tak rosak ya. Jadi kereta itu elok ya. Nilai kat situ buat penilaian kereta tadi. Ya, good condition ya. Kehidupannya tidak bahagia. Itu dia nilai ya, dia kata dia tidak bahagia ya. Ya. Yang seorang kata, oh, saya rasa saya hidup bahagia. Jadi dia menilai diri dia hidup kerana bahagia. Ada orang lain pula dia kata dia tidak bahagia. Ya, itu ialah nilai bukan moral. Ya, pertimbangan nilai bukan moral. Ya. Saya tidak memberus gigi dengan cara yang betul. Ya. Ini pun ya nilai bukan moral. Ya. Sebab berus gigi itu bukannya moral. Ya. Itu memang keperluan. Semua orang kena berus gigi kan. Ya. Kamarul mencuba mempertahankan hujahnya dengan perdebatan itu ya. Ini pun ya dia mempertahankan hujah ya, itu jelah ya nilai bukan moral ya. Okay, next. Ini pernyataan deskriptif ya. Contohnya, dia tidak berkaitan dengan pertimbangan nilai moral. Ya, contohnya di Malaysia rombakan kabinet adalah di bawah kuasa Perdana Menteri. Ya, contohnya ini pernyataan deskriptif. Ya, statement. Ya, di Malaysia rombakan kabinet adalah di bawah kuasa Perdana Menteri. Betul ke? Betul. Betul ya. Satu pernyataan deskriptif yang neutral dalam nilai dan ia hanya menjelaskan satu fakta yang logik mengikut keadaan di Malaysia tanpa apa-apa pertimbangan nilai ya. Ini ini ulasan tentang pernyataan deskriptif tadi ya. Sama juga dengan yang bawah ni, pernyataan deskriptif ini berbentuk fakta yang tidak melibatkan sebarang pertimbangan nilai atau kewajipan ya. Oleh itu bukanlah pernyataan normatif. Inilah macam tadi di Malaysia rombakan kabinet adalah di bawah kuasa Perdana Menteri. Satu contoh lagi ya. Ya. Murid-murid kanak-kanak yang berumur 7 tahun dikehendaki memasuki tahun 1 di sekolah rendah. Ya, dikehendaki memasuki alam persekolahan darjah 1. Ya. Itu adalah pernyataan deskriptif ya. Satu lagi ni apa, umur persaraan maksimum di Malaysia adalah umur persaraan maksimum ya, di sektor kerajaan dan swasta di Malaysia adalah 60 tahun. Itu ialah pernyataan deskriptif ya. Boleh ikuti tak? Kena fahami betul-betul ya. Kena fahami betul-betul. Okey, seterusnya. Mesti lagi sambung dengan pernyataan deskriptif tadi ya. Ia je tidak berkaitan dengan pertimbangan nilai-nilai moral. Tak ada kaitan dengan moral ya. Contohnya, belum tukar lagi ya? Ada lagi Nurliana? Di perbandingan ya, perbandingan antara pernyataan deskriptif dengan pernyataan normatif ya. Tengok. Pendidikan moral ialah mata pelajaran wajib bagi pelajar bukan beragama Islam. Ini ialah pernyataan deskriptif ya. Pelajar-pelajar Islam wajib mengikuti pelajaran pendidikan Islam. Itu pun pernyataan deskriptif juga ya.
Kalau pernyataan normatif contohnya ya, pendidikan moral merupakan mata pelajaran yang membantu pelajar mengenai moral masyarakat Malaysia dan mengamalkan moral tersebut dalam kehidupan seharian. Ya. Di pernyataan normatif ni kita kaitkan dengan dengan apa? Dengan etika dan moral. Ya. Kalau deskriptif tu dia lebih pada pernyataan-pernyataan ya, tentang peraturan, tentang tak ada kaitan dengan apa dengan ya. Tak semestinya pendidikan moral ya. Subjek lain pun begitu juga ya. Boleh bezakan tak perbandingan antara pernyataan deskriptif dan juga pernyataan normatif? Boleh tak? Yang ini ya, awak ambil sesuatu isu. Contohnya yang kita nampak ni ialah tentang pendidikan moral. Ya. Katalah ini berkaitan dengan pendidikan moral. Ya. Tetapi kita boleh ambil juga isu ataupun perkara-perkara yang lain ya. Jadi dari sudut pernyataan deskriptif, macam mana kita boleh tulis ayat yang berkaitan dengan pendidikan moral tadi ya. Dari sudut pernyataan normatif, bagaimana kita boleh menulis tentang moral tadi ya, pendidikan moral ya. Untuk ini saya beri tugasan ya, anda ya membuat perbandingan ya, sediakan 5 ayat ya, 5 ayat dalam bentuk pernyataan deskriptif dan juga 5 ayat dalam bentuk pernyataan normatif ya. Tadi ada tugasan, ada kuis dan ujian kan, 20%. 20% ya. Saya hendak anda tulis 5 pernyataan deskriptif dan 5 pernyataan normatif. Ya. Tak banyak, satu muka surat je ya. Bentuk ayat ya. Bentuk ayat yang merujuk kepada pernyataan deskriptif dan bentuk ayat yang merujuk kepada pernyataan normatif dalam hal yang sama. Ya. Saya beri contoh ya. Mata pelajaran ya, semua murid-murid ya wajib mengikuti pelajaran pendidikan jasmani. Ya. Semua murid di sekolah wajib mengikuti mata pelajaran pendidikan jasmani. Itu ialah pernyataan apa? Pernyataan apa? Deskriptif. Ya. Semua murid wajib mengikuti mata pelajaran pendidikan jasmani. Ya. Itu adalah pernyataan deskriptif ya. Bila kita nak tulis pernyataan normatif ya, mata pelajaran pendidikan jasmani merupakan mata pelajaran yang baik untuk meningkatkan kekuatan fizikal ya, dan juga membantu mempercepatkan pembesaran kanak-kanak contohnya ya. Itu pernyataan normatif ya. Bila pernyataan normatif tu dia ada kaitkan dengan etika, moral dan akhlak ya. Sekali lagi ya, saya beri contoh tentang pendidikan jasmani ya. Semua murid wajib mengikuti subjek mata pelajaran pendidikan jasmani ya. Itu ialah pernyataan deskriptif ya. Bila pernyataan normatifnya ya, mata pelajaran pendidikan jasmani sangat penting diikuti oleh murid-murid kerana dia boleh meningkatkan kekuatan fizikal dan juga mempercepatkan pembesaran kanak-kanak ya. Itu ialah pernyataan normatif ya. Norma ya. Normatif itu dari perkataan norma ya. Okey, seterusnya. Jangan lupa tugasan tu ya. 5 ayat deskriptif, 5 ayat normatif. Ya. Hantar dalam bentuk soft copy saja. Ya. Hantar dalam email. Hantar dalam
email ya. Gunakan email maznahhasan18 maznahhasan18 ya. maznahhasan18 ya. Bagus. Terima kasih Liana, cepat ni. Ya. Okey, ada lagi Liana yang tak jodi? Habis dah Puan. Hampir dah ya? Kalau macam tu kita rehat sekejap, keringlah tekak. Kalau selalu boleh minum. Boleh. Ya, ya. Kita pun nak stretching juga sekejap kan. Okey, ya. Pukul berapa kita nak sambung semula? 11.13. Oh, saya kena hantar ni tajuk baru. Saya tadi hantar satu tajuk. Sekejap saya hantar tajuk sekejap. Kerja lapangan pula. Dia ada subjek kerja lapangan dengan pelajar full time. 6 orang. Saya kata, alah kerja lapangan apa dapat 6 orang ni kan. Akhirnya saya carakan apa? Program masak bubur lambuk untuk full time. Ya. Ni dia orang hantar apa? Saya suruh dia ada jawatan kuasa apa? Bagai masakan. Ya. Saya suruh cari apa? Resipi bubur lambuk. Jadi dia dah search, dia hantar dalam apa? Dah hantar dalam apa? Dalam WhatsApp kerja lapangan lah tu. Etika moral. Yang full time pun saya ada etika moral juga sekarang ni. Ada MPU tadi. Okey. Baik, sudah hantar dah tajuk 2 tu. Tajuk 2 kita mula pukul 12.1. Boleh tak kita mula pukul 12, kita tamat pukul 2 nanti? Pukul 2. 12 sampai pukul 2 ke apa cara Puan? Ke pukul 2 lepas Zuhur? Nak lepas Zuhur? Tak, saya tanya. Pukul 12 sampai pukul 2 lah maksudnya. Oh, okey. Boleh. Ya. Jadi pukul 2 ke bawah dah rehat dah. Kot lagi pasar Ramadan ke. Baik. Ya, hari Sabtu kan. Kadang ada yang ada anak-anak nak ikut pergi pasar Ramadan kan. Nak bagi dia pilih sendiri apa makanan dia nak buka puasa. Ya, kadang-kadang dia enjoy macam tu ya. Saya tengok bila saya membeli tu kan, saya tengok anak ambil kuih kan. Anak ni ambil kuih lain, ambil kuih lain. Si bapak pening kepala. Bila dah pack tu banyak kan. Ada 3 anak, 3 pilih kuih yang berlainan. Pening kepala. Kau tak habis. Tapi itulah dunia kanak-kanak kan. Moral of dia punya dari segi moralnya, kita nak mendidik anak kita berpuasa ya, belajar berpuasa walaupun belum wajib lagi ya, tapi latihan ya. Okey, kita mula pukul 12 ya. Okey, baik Puan. Okey Puan. Kau ada yang nak jadi Bilal dekat surau kat masjid? Nak jadi imam? Ada? Kena beritahu. Tak ada Tak ada. Okey. Okey, kita rehat dulu. Kita start pukul 12 ya. Okey.